Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim. Wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballaghar risalah. ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesihatan yang telah Allah Taala rezekikan kepada kita dan juga kelapangan waktu dapat kita bersama pada pagi ini ataupun pada petang ini berdasarkan waktu Malaysia. Dapat kita bersama dan untuk kita melanjutkan pembacaan hadis yang ke-29 daripada hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Hadis yang ke-29 ini menceritakan tentang dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Dua ayat yang merupakan dua ayat terakhir pada surah Al-Baqarah yang sekiranya dibaca barakahnya Allah akan mencukupkan segala keperluan orang yang membaca. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila Sayyidina al-Imam al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i sahihihi wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadihi an Abi Mas'udin رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه رواه البخاري. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan Ibnu Mas'ud berbeza, dua orang sahabat yang berbeza. Seorang sahabat dipanggil orang Ibnu Mas'ud. Seorang lagi dipanggil Abu Mas'ud. Mereka berdua adalah dua orang yang berbeza. Daripada Sayyidina Abu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, nescaya dua ayat tersebut telah mencukupkannya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dua ayat itu adalah dua ayat yang semua kita hafal. Tapi mungkin tidak menjadi amalan masyarakat kita secara ramai. Mungkin ada yang mengamalkan tapi boleh kata-kata mungkin tak amal. Iaitu dua ayat yang berbunyi, Amanar Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ayat yang kita kalau dalam tahlil akan jumpa ayat ni. Dulu masa saya kecil-kecil ingat lagi antara zikir lepas sembahyang banyak orang baca. Ayah-ayah kita, datuk-datuk kita dulu kalau jadi imam akan baca ayat ni sebagai zikir harian lepas sembahyang. Tapi hari ni kalau pergi masjid-masjid dah jarang dah kita dengar zikir ini dikumandangkan selepas solat. Jadi kalau kita tengok dua ayat ini, dia punya terjemahan dia adalah Rasul dan para mukmin. Rasul tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rasul iaitu baginda Nabi SAW dan para mukmin telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda daripada Tuhan baginda. Apa saja yang datang daripada Allah kepada Rasulullah, semua kita percaya. Nabi pun percaya, kita pun percaya. Semua mereka telah beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya. Maknanya, tidak akan jadi seorang mukmin melainkan setelah dia beriman dengan seluruh rukun iman. Kami tidak membezakan antara seorang pun daripada para rasulnya. Ini akidah yang kita pegang, iaitu tidak dibeza-bezakan seorang rasul dengan rasul yang lain. Kesemua mereka sama dari sudut mereka adalah Rasulullah, utusan Allah. Kesemua mereka adalah sama dari sudut mereka menerima wahyu daripada Allah SWT. Kesemua mereka adalah sama dari sudut sifat yang wajib bagi Rasul. As-Siddiq, Al-Amanah, At-Tabligh, Al-Fatanah. 4 sifat yang kita belajar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. As-Siddiq, semua kita percaya Nabi-Nabi ini adalah seorang yang benar. Tidak ada Nabi yang dusta. As-Siddiq, Al-Amanah, seorang yang amanah. Maksudnya orang yang dijaga oleh Allah SWT daripada menjadi seorang yang khianat kepada Allah dan kepada manusia. Maknanya, semua para Nabi dan para Rasul adalah sama dari sudut maksum. Dari sudut mereka ini tidak pandai berbuat dosa. Dari sudut Allah Ta'ala jaga mereka sehingga mereka ini tidak mampu untuk melakukan dosa. Bahkan, tidak mampu untuk memikirkan cara untuk melakukan dosa. Subhanallah. Maknanya, seperti para malaikat yang tidak pandai membuat dosa. Begitu juga para Nabi dan para Rasul, mereka dijaga oleh Allah sehingga langsung tak pernah terlintas di dalam pemikiran mana-mana Rasul sekalipun untuk melakukan dosa kepada Allah dan juga kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Siddiq, Al-Amanah, At-Tabligh. Semua para Rasul akan menyampaikan apa sahaja yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka sampaikan kepada umat manusia. Tidak ada syariat ataupun hukum hakam yang Allah suruh Nabi ataupun mana-mana Rasul untuk sampaikan, tiba-tiba mereka tidak menyampaikan. Dan yang terakhir, sifat wajib bagi seorang Rasul adalah As-Siddiq, Al-Amanah, At-Tabligh, Al-Fatanah. Seorang yang cerdik. Cerdik dari sudut cara untuk menyampaikan dakwah. Cerdik dari sudut menggunakan konsep yang terbaik dalam menyebarkan Islam. Mereka bukan orang yang tidak cerdik, bukan orang yang bodoh. Mereka adalah manusia paling cerdik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya semua para Nabi dan para Rasul adalah sama dari sudut ini. Tidak ada beza seorang Nabi dengan Nabi yang lain. Sebab tu dalam akidah kita, akidah Al-Islam, akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita berpegang bahawa semua Nabi dan Rasul itu tidak melakukan maksiat. Kita berpegang bahawa semua Nabi dan para Rasul tidak pandai untuk memikirkan untuk buat maksiat. Maknanya secara tak langsung, kita menafikan Nabi Adam berdosa. Kita menafikan yang Nabi Adam nak lawan Allah Ta'ala. Habis itu kenapa Nabi Adam makan buah larangan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Baginda telah lupa dan kami tidak mendapati pada diri baginda itu ada keazaman. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sendiri telah mengatakan bahawa Nabi Adam ketika makan buah larangan itu, sebenarnya Nabi Adam terlupa yang Allah pernah meminta baginda jangan makan buah itu. Maksudnya makan secara tak sengaja. Dalam keadaan terlupa. Orang terlupa tidak berdosa. Bahkan Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Kami langsung tidak mendapati pada diri baginda itu ada keazaman. Iaitu keazaman untuk melakukan maksiat. Maknanya, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh guru kami, Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani, suatu beliau mengajar kami, Hasyiah Sawi satu ketika dahulu di Al-Azhar, kata beliau, apabila kita menemui mana-mana ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang seakan-akan menunjukkan para Nabi dan para Rasul melakukan maksiat, perlu kita bersihkan minda kita daripada beranggapan sedemikian. Sebab semua Nabi dan Rasul adalah sama dari sudut mereka tidak pandai melakukan dosa. Habis kenapa Nabi Musa bunuh orang? Habis kenapa Nabi Adam makan buah larangan? Habis kenapa Nabi Allah Yunus AS tidak mahu kekal di dalam tempat dakwahnya, pergi ke tempat lain?
Maknanya di sana kalau kita lihat dari segi sejarah para Nabi dan para Rasul, ada beberapa perkara yang menyebabkan kita rasa, ni secara zahir macam Nabi juga melakukan kesilapan. Namun, kata Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqqaq Al-Hasani, oleh kerana Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul semuanya maksum, tidak pandai melakukan dosa dan maksiat, maka kalaulah secara zahir macam mereka telah melakukan salah, sebenarnya mereka tidak melakukan kesalahan, kita perlu bersihkan minda kita daripada beranggapan ada Nabi buat salah. Habis kenapa mereka ni buat begian? Kata Syekh Jamal Faruq, kena rujuk dengan para ulama. Sebab jawapan itu telah dipelajari oleh para ulama. Mengapa Nabi Adam makan buah larangan? Akhirnya kita pun tahu, sebab tak sengaja, lupa. Orang lupa tak berdosa. Nabi Musa, kenapa bunuh orang? Nabi Musa bukan niat nak bunuh. Main juga tidak sengaja. Okey, jadi maknanya semua benda-benda yang kita rasa muskil perlu dirujuk kepada para ulama. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr, iaitu para ulama sekiranya kamu tidak mengetahui. Jangan semata-mata kita tak faham, kita rasa Nabi-Nabi buat dosa. Padahal kita yang tak faham mengapa para Nabi buat begini. Yang secara zahir macam mereka berdosa. Maknanya, kisah-kisah yang zahirnya menunjukkan bahawa Nabi-Nabi melakukan dosa, ayat-ayat yang menunjukkan seakan-akan Nabi-Nabi berdosa, semuanya termasuk min qabil mutasyabihat. Ayat ini juga termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ini, ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas secara zahirnya. Bukan semata-mata ayat yang membicarakan tentang Allah Ta'ala di langit, Allah Ta'ala bertangan, itu juga mutasyabihat. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah yang sama-samar ini, mutasyabihat iaitu sama-samar, termasuk juga sebarang ayat ataupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa kononnya seakan-akan Nabi pernah melakukan dosa. Contoh Nabi istighfar tiap-tiap hari. Kita pun fikir, orang istighfar ni ada buat dosa. Kalau tak buat dosa, kenapa nak istighfar? Nabi istighfar, biar Nabi ada dosa ke? Nafikan Nabi berdosa. Itu step pertama. Tindakan kedua, tanya para ulama. Saya tak jumpa ulama, Ustaz. Tak sempat nak tanya. Tanya pun dia pun tak tahu. Contoh, ketika itu menjadilah maklumat yang sepatutnya sampai kepada kita tak sampai. Maknanya satu tugasan untuk kita terus mencari jawapan mengapa Nabi ini buat begian. Sebab semua para Nabi dan para Rasul sama. Sama dari sudut 4 sifat wajib bagi mereka. As-Siddiq, orang yang sangat bercakap benar. Al-Amanah, seorang yang sangat amanah kepada Allah dan juga kepada manusia, iaitu tidak langsung melakukan dosa. At-Tabligh, tidak akan sama sekali menyembunyikan syariat. Sebab itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita, akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, kita mengatakan apa yang didakwa oleh golongan Syiah, yang mengatakan kononnya Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah menyatakan bahawa Sayyidina Ali adalah khalifah yang pertama selepas wafatnya baginda, kita kata ini mustahil. Sebab apa? Sebab tidak sampai kepada kita hadis yang menunjukkan Nabi sebut, wahai para sahabatku, sekiranya aku wafat, yang menjadi gantiku adalah Sayyidina Ali. Terus selepas kewafatan Nabi. Kalau ada, nescaya para sahabat akan meriwayatkannya. Hatta Sayyidina Ali sendiri, kalau betul lah Rasulullah beritahu kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kamu menjadi khalifah selepasku. Tidak boleh orang lain menjadi khalifah selepas kewafatanku, melainkan kamu dahulu. Kalau adalah hadis seperti itu, nescaya Sayyidina Ali seorang yang wara'. Sampai para ulama Al-Azhar ajar kami, bila sebut nama Sayyidina Ali, kita bukan sekadar sebut radhiyallahu anhu, kita sebut radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu wa alaihi salam. 3 sebutan yang diajar oleh para ulama kita, para ulama Al-Azhar kepada kami. Kalau sebut nama Sayyidina Ali, sebut sampai 3. Radhiyallahu anhu, Allah meridai bagi beliau. Wa karramallahu wajha, Allah memuliakan wajah beliau. Wa alaihi salam, ke atas beliaulah salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kedudukan Sayyidina Ali sangat tinggi di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah.
Golongan Asy'ari dan juga Maturidi, iaitu golongan Ahlussunnah, sangat-sangat menghormati Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu taala anhu wa ardah. Namun walaupun kita menghormati, memuliakan Sayyidina Ali, namun kita tidak boleh menerima kalau ada orang kata sebenarnya Sayyidina Ali tahu yang Rasulullah pernah sebut kepada beliau, beliau sepatutnya menjadi khalifah yang pertama. Kalau ada, Sayyidina Ali akan sebut. Sebab ini bukan isunya saya segala, nanti orang kata saya riak lah, nak jawatan lah. Bukan. Kalau betul ada arahan Nabi, mesti Sayyidina Ali akan beritahu. Sebab ini arahan syarak. Sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa pelantikan khalifah yang pertama, berlaku sedikit perbezaan pandangan di antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Siapa yang patut jadi khalifah? Orang Ansar kata, kamilah jadi khalifah sebab ni bumi Madinah. Kami orang sini. Orang Muhajirin kata, kamilah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata apa? Rasulullah SAW bersabda, Al-a'immatu min Quraisy. Para pemerintah mesti daripada bangsa Quraisy. Selesai, para sahabat tak kata apa dah. Sebab apa? Sebab itu sabdaan Nabi. Jadi maknanya, kalau betul Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Ali, nescaya akan sampai. Tiba-tiba tak sampai. Dalam masa yang sama, kita sangat beriman Nabi tidak akan menyembunyikan arahan Allah. Kalau ada arahan, Nabi akan sampai. Tiba-tiba Nabi tak sampaikan. Apa maksudnya? Tidak ada arahan. Sebab itu, sahabat-sahabat kita yang terpesong daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali telah diperintahkan, telah disuruh oleh Nabi menjadi khalifah yang pertama, kita kata tidak mungkin sebab tidak ada hadisnya. Mana hadisnya? Sebab mustahil Nabi tak nak bagi tahu maklumat yang wajib dilakukan ke atas umat. Sebab semua para Nabi dan para Rasul, sifat wajib bagi mereka adalah menyampaikan segala arahan Allah kepada umatnya. Dan juga Al-Fatanah, tak ada Nabi yang tak cerdik. Semua Nabi cerdik. Semua Nabi pintar. Kalau kita tengok orang ni pintar, sebenarnya manusia paling pintar yang pernah diciptakan oleh Allah, makhluk Allah paling pintar yang pernah diciptakan oleh Allah adalah generasi para Nabi dan para Rasul. Sebab tu Allah Ta'ala abadikan ayat Al-Quran, ayat yang kita baca ini, yang menyebut, La nufarriku baina ahadim minhum. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Maafkan saya. La nufarriku baina ahadim min rusulih. Kami, iaitu Allah ajar kita, ini akidah kamu, wahai kaum muslimin. Apa yang kamu kena sebut? Kamu kena sebut, kami tidak membezakan antara seorang pun daripada para rasulnya. Semua para Nabi sama dari segi sifat-sifat wajib tersebut. Cuma, walaupun ayat ini seakan-akan langsung tak ada beza antara Nabi dan Nabi yang lain, sebenarnya yang dimaksudkan tidak ada beza dari sudut apa? Dari sudut sifat-sifat wajib. Pun begitu, dari segi martabat, semua Nabi mulia. Namun dalam masa itu, dalam masa yang sama, antara yang mulia, ada yang paling mulia. Maknanya ada beza. Nabi ni beza dengan Nabi ni. Beza dari sudut apa? Dari segi kemuliaan. Semuanya mulia. Tidak ada Nabi yang tidak mulia. Tidak ada Nabi yang rendah. Tak ada. Semuanya tinggi. Semuanya hebat. Namun dalam yang hebat-hebat, ada yang paling hebat. Dalam keadaan yang semuanya tinggi kedudukan di sisi Allah, ada yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah Nabi yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah? Tak lain tak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa selepas baginda? Yang nombor dua selepas Nabi adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Siapa yang nombor tiga? Nabi Allah Musa alaihi salam. Siapa yang nombor empat? Nabi Allah Isa alaihi salam. Siapa orang yang nombor lima? Yang paling mulia di kalangan Nabi-Nabi yang semuanya mulia? Yang nombor lima adalah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ni 5 orang Nabi ini kita kenali dengan gelaran Al-Anbiya Ulul Azm. Nabi-Nabi yang punya keazaman. Bukan Nabi-Nabi lain tak ada keazaman. Semuanya ada keazaman yang kuat. Yang punya kesabaran yang tinggi. Namun, dalam banyak-banyak Nabi, Nabi yang berlima inilah yang paling tinggi sekali ujiannya. Penolakan masyarakatnya sangat tinggi. Ujiannya paling dahsyat. 5 orang Nabi. Okey? Jadi, ini yang dimaksudkan kami tidak membezakan antara seorang pun daripada para rasulnya. Iaitu di sifat-sifat wajib bagi Nabi. Ada pun dari segi kedudukan para Nabi dan para Rasul. Ada beza.
Nabi Muhammad tak sama kedudukan dengan Nabi Musa AS. Walaupun kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambungan daripada terjemahan ayat ini, kami telah berkata, kami telah mendengar dan kami telah mentaati. Ini sikap kita kaum muslimin. Kita tak ada istilah Allah Ta'ala sebut begini, Nabi sebut begini. Kita kata, saya tak setuju lah. Bagi saya tak sesuai lah. Tak ada dalam jiwa kita sepatutnya kaum mukminin yang beriman. Nama pun mukmin, nama pun muslim, serah diri pada Allah. Tidak ada dalam minda kita, saya tak setuju dengan arahan syarak. Tak ada. Orang yang mempertikaikan, saya tak setuju lah. Ini bermasalah. Maknanya dia belum sampai kepada tahap seorang hamba. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni, kita belajar hadis, belajar Al-Quran, kita nak sampai pada status hamba. Hamba ni maknanya kalau dia sedar dia hamba, dia tak ada istilah, apa kata kalau, tak ada istilah gitu. Dia hanya dengar dan taat. Sebab kalau dia banyak bangkang, dia pula ada pendapat peribadi dia, itu bukan hamba, itu dah kawan-kawan. Macam kita dalam mesyuarat, semua JK keluarkan pendapat masing-masing. Dia tak ada istilah seorang tuan yang lain semua hamba. Dia ada beza. Tapi kalau seorang hamba, dia tak ada istilah tuan dia kata, kamu pergi kedai? Dia kata, bagi pendapat saya tak larat hari ni. Awaklah pergi sebagai tuan. Itu bukan hamba tu. Itu lawan tokek namanya. Jadi kalau dia hamba, dia akan dengar dan taat. Sebab tu Allah Ta'ala ajar kepada kita, kami telah berkata, kami telah mendengar dan kami telah mentaati. Kami telah dengar dan kami telah mentaati. Maksudnya kami dengar arahan Allah, kemudian sikap kami bukan lawan arahan Allah. Kami bukan sami'na wa asayna. Macam Bani Israel sebut. Kami dengar dan kami lawan. Tak, itu bukan sikap kita. Sikap kita kaum muslimin yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mungkin benda mudah kita rasa. Tapi sedar atau tidak, masyarakat kita agak jauh dari segi perasaan untuk dengar dan taat kepada Allah dan Nabi. Saya ingat lagi, suatu sahabat saya, Syed Abdul Qadir Al-Jufri, pernah minta kepada saya untuk menyebut tentang pandangan syariat terhadap hubungan homoseksual. Saya ingat lagi. Tahu bila tu Tak ingat lah. Tahu tak ingat. Yang ingatnya Syed Abdul Qadir pernah minta saya tolong buat. Lalu saya pun kumpulkan dalam sedikit tulisan saya itu nas-nas daripada Al-Quran dan juga hadis yang menunjukkan dengan jelas tanpa khilaf di kalangan para ulama bahawa Islam menolak homoseksual. Islam menolak gila seks antara lelaki dengan lelaki. Bahkan saya datangkan juga beberapa petikan yang saya petik daripada Old Testament dan New Testament. Daripada Taurah dan juga Injil yang dipegang oleh masyarakat Kristian dan Yahudi pada hari. Walaupun kita sangat-sangat meyakini sebagaimana disebut oleh Al-Quranul Karim, Taurah dan juga Injil yang berlegar di tangan kaum Yahudi dan Kristian pada hari ini sudah berlaku tokok tambah. Okey, pun begitu masih ada ayat-ayat di dalam Old Testament dan juga New Testament dalam Bible yang menunjukkan bahawa syariat kaum Kristian dan juga kaum Yahudi sebenarnya juga menolak homoseksual. Saya pun hantar. Bila hantar, Ustaz Syed Kadir kata, kena datangkan juga dari segi sains apa semua. Saya kata, tak cukup ke? Dia kata, tak boleh Ustaz. Orang zaman sekarang kita kata, qala Allah, qala Rasulullah, dia kata, apa bukti saintifik? Yang kalau yang sebut tu bukan orang Islam, tak apa lagi. Ni orang Islam pun dia guna akal dia. Bahaya tuan-tuan. Bagi dia, syariat ini, kalau dia setuju, baru kita laksanakan perintah Allah dan Rasul. Kalau bagi dia, syariat dah tak sesuai. Saya tak setuju begini. Minta maaf. Walaupun Allah sebut, Allah Nabi sebut, saya minta maaf. Saya tak boleh ikut. Ada kaum muslimin yang berpendirian begitu. Kita kata, ini Allah sebut. Ini Nabi sebut. Dia kata, peduli apa? Tapi dia Muslim. Dia kata dia Muslim. Dan kita pun tak kata dia keluar dari agama Islam. Cuma dia belum sampai kepada tahap untuk sami'na wa ata'na. Kalau kita hamba kepada Allah dan umat kepada Nabi SAW, sikap kita sebagaimana yang Allah sebut dalam ayat terakhir
dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keampunanmu wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu sahajalah tempat kembali. Allah tidak mempertanggungjawabkan sesuatu jiwa pun melainkan berdasarkan kemampuannya. Ini adalah konsep agama kita. Tak ada di dalam Islam ini sebarang arahan yang menyebabkan orang boleh jadi susah untuk laksanakan. Semuanya mudah. Sebab tu Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah bersabda, ad-dinu yusr. Agama kita ini adalah mudah. Maksudnya hukum hakam kita mudah. Syariat kita mudah. Banding dengan syariat sebelum ini agak sukar sikit. Pun begitu masih lagi boleh lakukan, boleh laksanakan. Namun kalau kita tengok, bandingkan syariat Nabi Musa contohnya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapati syariat Nabi Muhammad sangat mudah. Cuba tengok contoh. Kita dalam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat. Allah Ta'ala mewajibkan seseorang untuk melakukan solat. Maknanya tidak boleh satu orang meninggalkan solat sama sekali. Tapi kadang-kadang ada satu ketika orang tu dia tak mampu untuk berdiri. Dia dapat penyakit, kalau dia berdiri dia boleh pingsan. Okey? Tengok syariat kita mudah macam mana. Kamu tak boleh berdiri. Tak ada Allah Ta'ala tak suruh. Kamu mampu berdiri ke tak mampu berdiri, wajib berdiri. Kalau tidak masuk neraka. Tak ada. Kita tengok syariat datang. Kalau tak mampu berdiri, duduk. Saya duduk tak mampu, sakit pinggang. Okey, bagi. Saya tak mampu baring, Ustaz. Saya boleh mengiring. Mengiring. Akhirnya dia tak mampu dah bergerak, dah koma. Tapi hatinya masih dapat berfikir. Otaknya masih boleh berfikir. Cuma mulut dia mungkin dah tak boleh bercakap sangat. Ataupun tak boleh bercakap, tapi koma. Tak boleh kata apa, bergerak apa, semua tak boleh. Pun begitu, mesti semayang. Habis macam mana semayang? Berdiri mana boleh, duduk pun tak mampu tu. Golek macam tu je. Allah Ta'ala minta orang ini sembahyang berdasarkan hatinya. Dia membayangkan dia sedang rokok. Dia bayangkan dia sedang i'tidal. Maknanya menggunakan kelipan mata dia. Dia membayangkan dia rokok sikit, bangun sikit. Mata dia bergerak-gerak. Mata pun dah tak boleh bergerak dah Ustaz. Dah terbuntang gitu dah Ustaz. Sakit teruk ni. Tapi orang tu dia tahu dia sebenarnya masih sihat. Dari sudut hati dia. Pemikiran dia masih sihat walaupun badan dia tak sihat. Wajib dia sembahyang dengan hatinya. Maknanya kalau kita tengok syariat kita, semuanya boleh dilakukan. Tak ada syariat yang tak boleh dilakukan. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni kena pastikan hidup berdasarkan syariat. Seorang keluarga, seorang ketua keluarga, dia kena pastikan anak dia, isteri dia mengikut syariat. Satu orang yang bujang, dia kena pastikan seluruh tubuh dia mengikut syariat. Seorang isteri, dia kena pastikan dia sebagai isteri mengikut syariat. Ketua kampung, dia kena pastikan orang kampung dia ikut syariat. Seorang pemerintah negara, dia bertanggungjawab untuk pastikan segala perjalanan program negara itu bertepatan dengan syariat. Maknanya, seorang ketua negara, Perdana Menteri contohnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin kita, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada beliau. Seorang ketua negara, seorang pemimpin kena rujuk para ulama. Kena pastikan segala perjalanan negara itu tidak bercanggah dengan syariat. Sebab apa? Sebab konsep yang kita ajar, yang Allah Ta'ala perintahkan kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Bukan Allah Ta'ala memang suruh begitu, tapi bagi kita sepatutnya kena begini. Tak ada istilah begitu bagi kaum muslimin. Dia kena dengar dan taat sebab kita semua adalah hamba kepada Allah. Dan kita pun menyatakan keampunanmu ya Allah. Sebab dalam keadaan kita kata kami dengar, kami taat, tetap kita buat maksiat juga. Wal'iyazbillah min zalik. Hakikat manusia begitu. Melainkan para Nabi dan para Rasul. Walau kita duk kata sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, akan jatuh juga kita lebah maksiat. Sebab tu Allah ajar kita sebut ghufranak, keampunanmu ya Allah. Walaupun kita dah sebut sami'na wa ata'na, kita sebut juga ghufranaka, keampunanmu ya Allah, atas segala kesilapan kami. Walaupun kami cuba untuk jadi orang yang taat, tetap kami tak mampu jadi orang yang taat juga.
Allah tidak mempertanggungjawabkan sesuatu jiwa pun, melainkan berdasarkan kemampuannya. Baginya sahajalah, itu baginya sahajalah apa yang dia telah kerjakan, dan atas tanggungjawabnya sahajalah apa yang dia telah lakukan daripada dosa. Ini agama Islam. Daripada semua para nabi dan para rasul begitu. Tidak ada beza dari sudut ini. Setiap kita bertanggungjawab atas apa yang kita lakukan. Sebab tu ayat ini menolak konsep yang dibawa oleh Kristian pada hari ini yang mengatakan kita semua berdosa dengan sebab Nabi Adam dosa. Maksudnya anak-anak yang lahir tu semua pikul dosa Nabi Adam. Kata mereka. Itu kefahaman dalam agama Kristian. Dalam agama Islam tidak. Pertama, Nabi Adam tidak berdosa. Itu satu. Kerana semua para Nabi dan para Rasul suci daripada sebarang dosa. Mereka manusia paling mulia, paling indah, paling bersih yang pernah Allah Ta'ala ciptakan. Tak ada manusia sebersih mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada seseorang memikul dosa orang lain. Seseorang hanya memikul dosanya. Melainkan kalau dia yang mengajak orang untuk melakukan dosa. Ya. Kalau orang buat dosa yang dia ajarkan, dia akan pikul. Sebab bila orang ikut, sebenarnya itu adalah hasil kerja dia. Amalan dia. Maka dengan sebab itulah, satu orang yang ajak orang buat maksiat, kemudian orang kedua ikut, kemudian orang tiga pula ikut, orang keempat ikut. Kalau orang yang pertama dah mati 100 tahun sekalipun, dosa tiap-tiap hari datang. Setiap hari dosa bertambah. Dia tak dapat nak buat ibadat dah, tak ada ibadah bertambah. Melainkan kalau ada orang hadiahkan pahala kepada dia, contoh kalau Allah terima, dapatlah dia pahala bonus daripada Allah Ta'ala. Namun, dia sendiri tak boleh nak buat amalan dah. Sebab dia dah meninggal dunia. Pun begitu, orang yang melakukan dosa, ajak orang buat dosa, dosa sentiasa datang. Dia panggil dosa jariah. Kita biasa dengar sedekah jariah. Ada satu lagi dosa jariah. Dosa yang sentiasa mengalir kepada orang yang mengajak seseorang untuk melakukan dosa. Kalau dia tak ajak orang buat dosa, cuma dia pernah melakukan dosa, adakah dia akan bertanggung dosa orang lain? Tidak. Kita setiap orang akan tanggung dosa kita masing-masing. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan kita tiap-tiap hari bersih berdosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Tak nak walau sedikit pun dosa mengotorkan jiwa kita. Allahumma amin. Wahai Tuhan kami, Allah ajar kita berdoa. Wahai Tuhan kami, janganlah dikau menghukum kami sekiranya kami telah terlupa atau kami telah tersalah. Wahai Tuhan kami, amin. Janganlah dikau menanggungkan ke atas kami bebanan yang berat bagaimana dikau telah menanggungkannya ke atas mereka yang sebelum kami. Umat-umat terdahulu syariatnya berat-berat. Okey? Umat Nabi Muhammad Allah bezakan. Sebab Allah nak kata Nabi Muhammad ni istimewa. Bila Nabi istimewa, semua berkait dengan Nabi semuanya istimewa. Maka kita ni tumpang berkat Nabi SAW. Lalu kita jadi hamba yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi umat yang paling mulia. Bukan sebab kita sebenarnya. Sebab kita bertepek dengan Nabi. Sebab kita ada kaitan dengan Nabi SAW. Janganlah dikau menghukum kami sekiranya kami telah terlupa atau kami telah tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah dikau menanggungkan ke atas kami bebanan yang berat sebagaimana dikau telah menanggungkannya ke atas mereka yang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah dikau menjadikan kami menanggung apa yang tiada daya bagi kami padanya. Maafkanlah kami, ampunkanlah buat kami, dan rahmatilah kami. Dikau adalah Tuhan kami, maka bantulah kami ke atas kaum yang kafir. Iaitu, bantulah kami, ya Allah, dalam mengalahkan golongan yang tidak beriman kepadamu yang menyerang kami. Sebab dalam Islam, berbeza akidah tidak membawa kepada pembunuhan. Dalam Islam, Allah Ta'ala sebut, La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maknanya, jiran kita tak nak masuk Islam. Dia nak berpegang dengan agama Buddha. Silakan. Jiran kita beragama Kristian. Dia tak nak masuk Islam. Kita ajak, dia tak nak masuk. Silakan. Sebab tidak ada konsep paksa orang terima agama. Bahkan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau orang Islam paksa orang bukan Islam supaya keluar daripada agama mereka, masuk agama Islam, katakan ada satu kumpulan kerja mereka letak parang di tengkuk orang bukan Islam. Nak masuk Islam ke tak nak? Kalau tak nak masuk, cocok terus. Maknanya paksa orang masuk Islam. Kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau berlaku paksaan untuk orang terima agama tertentu,
sama ada agama itu agama Islam atau agama bukan Islam, maka menjadi kewajipan ke atas pemerintah untuk melancarkan perang, untuk membebaskan orang yang dipaksa itu. Walaupun yang kena paksa itu adalah orang yang bukan beragama Islam. Subhanallah. Dalam agama kita, siapa nak beriman silakan. Tak nak beriman, dia bertanggungjawab. Tapi dalam akidah kaum muslimin, orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dia akan kekal dalam api neraka Allah selama-lamanya kelak. Sebab dia dah tahu kebenaran agama. Dia ada akal untuk fikirkan betul ke agama yang dia pegang selama ni adalah benar atau tidak. Dia dah ada kemampuan untuk mendalami agama Islam. Kalau dia tak nak pilih Islam, ya silakan. Kita tak akan paksa. Sebab setiap orang bertanggungjawab di atas pilihannya. Sebab kata Syekh Husri bin Rushdi Al-Hasani, kita ni akan bertanggungjawab dengan apa yang kita buat. Umpamanya begini. Kata Syekh Husri, umpama satu orang masuk supermarket. Masuk pasar. Ada siapa suruh dia masuk pasar? Tak ada. Dia pun masuk. Kemudian dia ambil troli. Sambil dia bawa troli tu, dia tengok semua barang-barang yang dijual. Akhirnya dia ambil. Dia ambil air. Dia ambil makanan. Dia ambil burger. Dia ambil roti. Dia ambil beras. Kemudian akhirnya dia berjalan dalam market tu. Dalam supermarket tu. Akhirnya apalah sekali dia kena buat. Mau tak mau dia kena keluar daripada supermarket itu. Dia pun akan keluar. Tapi dia boleh keluar dengan cuma. Tak. Dia kena sekat di kaunter. Dia kena sekat. Kaunter pun check. Okey, barang ni. Okey. Jumlahnya sekian-sekian tuan. Dia kata, kenapa saya kena bayar? Apa ni? Apa salah saya kena bayar? Apa salah saya? Kenapa nak apa salah saya pula? Tuan yang ambil. Kalau tuan tak nak ni, tuan tak payah ambil. Tapi tuan yang pilih. Maknanya kenapa tuan pilih? Kalau tuan pilih, tuan kena bayar. Kalau tuan tak nak pilih, tak payahlah bayar. Boleh dia berdebat di situ? Tak boleh. Maknanya, oleh kerana dia yang pilih, dia kena bayar. Barulah dia akan keluar daripada supermarket itu. Jadi kata Syekh Husri, perumpamaan inilah kita pada hari ini. Kita telah dijadikan Allah masuk atas dunia ini. Allah takdirkan kita hidup, kita pun masuk atas dunia ini. Bila dunia ni, kita seperti supermarket. Kita pun tengok macam-macam dunia ni. Ada kebaikan, ada kejahatan. Lepas tu kita akan beli. Sama ada kita nak beli kebaikan atau kita nak beli kejahatan. Kita beli macam-macam. Kita beli sifat baik, kita beli solat, kita beli zakat. Tapi ada pula orang, dia beli juga mengumpat, dia beli juga mencuri, dia beli juga berzina, dia beli juga zalim orang. Macam-macam dia beli. Dia beli solat juga. Akhirnya, dia akan keluar daripada dunia ni. Tapi bila dia keluar saja dari dunia, dia akan dipertanggungjawabkan. Dia nak keluar saja, dia kena bertanggungjawab. Boleh dia kata pada Allah, kenapa ni? Apa hak saya? Kenapa saya dizalimi? Kenapa saya masuk neraka? Tak. Kamu sendiri yang pilih. Syurga di tanganmu. Neraka juga di tanganmu. Maksudnya kamu boleh pilih. Mengapa kamu mahu memilih neraka dan tidak memilih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi bila Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, maka bantulah kami ke atas kaum yang kafir. Di dalam agama Islam, perbezaan agama bukan bermaksud kita kena perangi orang yang tak sama agama dengan kita. Tak. Tapi apa maksud ayat ni? Wansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil kafirin. Bantulah kami ya Allah supaya kami dapat mengalahkan kaum yang kafir. Maksud ayat ini adalah mengalahkan kaum yang kafir dari sudut apa? Dari sudut hujah. Mereka berdebat dengan kita, ya Allah bagilah kami ilham supaya kami dapat menjawab. Itu satu. Yang kedua, kalau mereka datang menyerang kami dengan senjata, maka berilah kemenangan supaya kami dapat mengalahkan mereka dalam peperangan. Tapi kalau mereka tidak menyerang kami, mereka tidak berbuat jahat dengan kami, bolehkah kita pergi bunuh mereka? Tak boleh. Haram hukumnya. Tidak boleh kita melakukan kezaliman kepada kaum mukminin. Dalam hadis, Nabi SAW pernah menyatakan, doa orang yang dizalimi ini, sekalipun dia tidak beragama Islam, doanya tidak ada hijab di antara dia dengan Allah. Nak katanya betapa Allah sangat murka kepada kezaliman. Hatta kalau yang kena zalim itu adalah yang tidak beriman kepadanya sekali. Yang menzaliminya beriman dengan Allah. Yang kena zalim tak beriman kepada Allah. Boleh yang beriman kepada Allah menzalimi? Tak boleh. Sebab yang dizalimi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Itu ciptaan Allah tu. Itu makhluk Allah tu. Dia dapat rezeki Allah yang bagi tiap-tiap hari. Sayang juga Allah kepada dia tu. Allah ada sifat belas kasih kepadanya. Dapat makan, dapat hidup, dapat sihat, dapat bahagia di dunia.
Kenapa kita nak buat zalim dengan dia? Sedangkan Allah tak buat zalim sesama kepada hamba-hamba. Maka atas dasar itulah ayat-ayat Al-Quran perlu difahami berdasarkan padanan ilmu-ilmu yang pelbagai. Tak boleh kita buka Al-Quran betul kita faham. Dikaulah Tuhan kami. Maka bantulah kami ke atas kaum yang kafir. Kalau begitu kita kena bunuh orang kafir ni. Siapa ke ajar begitu? Siapa yang fahami begitu? Nabi SAW sewaktu masuk ke bumi Makkah Al-Mukarramah, apabila orang Mekah sudah ditawan oleh Nabi dalam peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Kaum musyrikin semuanya mati dibunuh oleh Nabi? Bukankah Nabi mengatakan kepada mereka, izhabu fa antum at-tulaqa. Pergilah kamu semua kalau kamu nak meninggalkan kota Mekah, nak pergi ke tempat lain, silakan. Bebaslah kamu bebas. Sebab kamu semua dibebaskan. Tidak ada pun yang dizalimi oleh Nabi SAW. Walaupun ada juga yang dijatuhkan hukuman bunuh. Tetapi bukan kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Tetapi mereka pernah melakukan jenayah sebelum ini. Ada yang pernah bunuh para sahabat. Ada yang pernah begini. Maka orang begini diambil tindakan oleh Nabi. Tapi kalau semata-mata dia tidak beriman kepada Allah, adakah Nabi bunuh? Nabi tak bunuh. Yahudi kekal ada di Madinah pada zaman Nabi. Tidak ada Yahudi yang dibunuh atas dasar kerana dia Yahudi. Maknanya agama Islam bukan agama yang pergi bunuh orang. Macam mana kita nak bunuh orang sedangkan membunuh adalah dosa besar. Yang silap hari bulan, orang yang membunuh akan berada dalam api neraka Allah dalam tempoh yang lama. Wali'ayyatubillahi min zalik. Jadi inilah terjemahan kepada dua ayat yang merupakan dua ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Balik kepada hadis yang ke-9. Nabi kata apa? Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailah kafatahu. Barang siapa yang telah membaca dua ayat daripada akhir surah Al-Baqarah. Apa ayatnya? Amanar Rasul. Sampailah habis ayat Quran telah kita bincangkan sebelum ini. Pada satu malam. Fi lailatin. Pada satu malam. Kafatahu. Allah akan mencukupkan. Dua ayat itu akan mencukupkan orang tersebut. Dua ayat itu akan mencukupkan orang tersebut. Mencukupkan apa yang diperlukan oleh orang tersebut. Kalau kita lihat hadis ini, pertamanya memang mudah lah. Bukan payah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Pada waktu malam kita baca. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Susah? Pening? Letih? Macam sembahyang tarawih 20 rakaat? Atau sembahyang tarawih 8 rakaat? Setengah jam siap? Susah? Tertekan? Kena keluar modal? Kena bayar seorang 200 untuk baca dua ayat ni? Tak ada. Mudah atau tidak? Sangat mudah. Tapi apa kesan dia? Nabi kata kafatahu. Dua ayat itu akan mencukupkan orang yang membacanya. Mencukupkan apa? Ini soalan. Mencukupkan apa? Kalau kita lihat, para ulama berbeza pendapat dalam memahami sabdaan Nabi. Sebab Nabi tak sebut dengan jelas. Cukup dia sudah apa? Lalu para ulama ada yang berpendapat, maksud dia siapa baca dua ayat ini, kalau malam tu dia tak qiyamul lail pun, dua ayat ni cukup untuk memberikan kepada orang yang baca dua ayat ni pahala berqiyamul lail. Ada ulama faham gitu. Maknanya dua ayat ini kalau dia baca pada satu malam, dia akan dapat pahala seperti berqiyamul lail. Ada ulama faham gitu. Namun, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, ayat ini ataupun sabdaan Nabi ini, Nabi tak sebut pun cukup dari sudut apa. Nabi sebut dua ayat ini cukup untuknya. Dua ayat ini telah mencukupkan orang ini. Lalu, kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri,
apabila Nabi tidak menentukan dari sudut apa yang cukup tu. Cukup dari sudut apa? Pahala kemuliaan ke? Cukup dari sudut dia akan selamat daripada musibah ke? Oleh kerana Nabi tak sebut, maka Fadilatul Syekh Husni bin Rushdi mengatakan, hendaklah kita bersangka baik dengan Allah dan kita memahaminya bahawa cukup dari semua keperluan yang diperlukan oleh orang tersebut. Apa sahaja diperlukan oleh orang tu cukup. Dia perlukan kesihatan, dia baca dua ayat ni, insya-Allah cukup. Selesai. Dia ada bebanan hutang, baca ayat ni, insya-Allah Allah Taala akan mudahkan urusan dia bayar hutang. Dia malam tu tak qiyamul lail, cukup dua ayat ini selesai. Setelah menyelesaikan dia dari sudut qiyamul lail. Maknanya, ya subhanallah, kalaulah kefahaman Syekh Yusri bin Rushdi guru kami tadi, itulah kehendak baginda Nabi. Kalau itulah kehendak baginda Nabi, maknanya subhanallah, dua ayat ini sebenarnya kunci besar bagi orang yang ada keperluan dan dia berhajat supaya keperluannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, jangan dilepaskan peluang supaya tiap-tiap malam kita membaca dua ayat ini. Nasihat kepada diri saya, nasihat kepada seluruh yang mendengar, jangan lepaskan peluang. Tiap-tiap malam, bila start malam ni? Start bila maghrib. Start bila maghrib sampai sebelum subuh. Tu semuanya malam. Dalam pada waktu malam tu, tak kira lah lepas maghrib ke, lepas isyak ke, masa nak tidur ke, sebelum nak tidur ke, dekat nak subuh ke, masa makan sahur ke, pastikan kita baca dua ayat. Tidak wajib. Tetapi, hendaklah dibaca. Kerana ini satu galakan sangat istimewa yang telah disebut oleh baginda Nabi SAW, yang walaupun para ulama berbeza pendapat dalam menafsirkan maksud Nabi ini, namun kalau menurut guru kami, maksud ayat hadis ini, Allah akan memudahkan, Allah akan mencukupkan segala keperluan orang yang membaca dua ayat ini. Subhanallah. Semua kita ada banyak-banyak hajat. Maka pastikan, bacalah ayat ini tiap-tiap malam kalau boleh. Semoga-moga barakah kita baca dua ayat ini. Dalam masa yang sama, sangka baik kita kepada Allah akan menyebabkan segala keinginan kita, keperluan kita dicukupkan oleh Allah. Kerana dua ayat yang kita baca ini. Fikir saya sekarang, kita di Ruak Jawi ni pun sangat memerlukan kepada bangunan. Itu pun keperluan juga. Maka elok juga kepada semua yang mendengar, kepada semua yang berada dalam majlis ini, jangan lupa untuk kita baca dua ayat ini sebelum tidur. Pada waktu malam, saya nasihat diri saya dan juga semua yang mendengar, oleh kerana kita hari ini antara benda besar yang kita nak adalah nak dapatkan jumlah yang besar, 4 juta ringgit Malaysia. Yang saya tak pernah tengok jumlah 4 juta tu. Dalam hidup saya tak pernah tengok 1 juta pun tak pernah. Tak pernah pegang duit 1 juta. Tapi kali ini kita dah dapat 4 juta. Dalam keadaan kalau ikut duit poket memang tak ada. Namun, yakin kita kepada Allah, Allah ghani. Allah maha kaya. Allah boleh bagi kalau Allah nak bagi. Nak pula kita niat bukan untuk tujuan peribadi, bukan tujuan untuk besarkan rumah kita. Kita niat untuk kita mudahkan orang menuntut ilmu supaya mereka dapat belajar. Nanti kita dah mati 100, 200, 300, 4 tahun pun, pahala still mengalir kepada kita. Terus mengalir kepada kita. Maka ini satu permintaan dan juga keperluan yang sangat besar. Maka saya mengharapkan dalam masa yang sama tuan-tuan menyumbang. Ada yang dah menyumbang sampai 2-3 kali pula tu. Tak cukup. Dia kata mula bagi 200. Sedap hati lah bagi 200. Takut apa? Takut macam duit dalam bank sampai 50,000, 60,000. Bagi 200 je. Macam tak padan je. Dia bagi lagi. Ada yang begitu. Alhamdulillah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah menyumbang dan juga yang bakal menyumbang insyaAllah. Pun begitu, oleh kerana setakat ni lah, tak tahulah kalau ada yang dengar ni, dia boleh bagi 4 juta terus. Dalam bank dia sampai 30 bilion contoh. Sekadar 4 juta nak bila? Esok ke lusa? Dia boleh tanya begitu, saya tak tahulah. Tapi kata-katanya mungkin tak ada kot nasi panas sampai 4 juta, 5 juta. Main dia nak sumbang 4 juta tu, ikut adat tidaklah. Main saya harapkan kita baca dua ayat ini sebelum tidur, kita amalkan tiap-tiap hari, sehinggalah Allah Ta'ala rezekikan kita apa yang kita perlukan. Mungkin kita tanya juga, ada orang tanya, Ustaz saya dah baca dah ayat ni. Tapi tak dapat pun yang saya nak. Saya dah baca dah. Abi kata kafatahu. Dua ayat ni telah cukup untuknya. Tapi mana yang saya nak tu tak berdapat pun. Okey, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, para ulama kita kata, apabila kita memohon kepada Allah akan satu perkara, bila kita mohon saja,
Allah telah kabulkan permintaan kita. Sebab yang menggerakkan hati kita untuk berdoa tu siapa? Ada orang desak kita berdoa ke? Tak. Habis siapa yang telah memberikan taufik dan juga lorongan sehingga kita dapat melantunkan doa tu? Yang memberikan ilham kepada kita untuk berdoa adalah Allah. Maka Allah yang inginkan doa itu dikeluarkan, maka Allah juga yang akan mengkabulkan doa tersebut. Cumanya, bila kita minta sesuatu daripada Allah Ta'ala dan Allah telah pun mengkabulkan permintaan kita, cuma cara Allah mengkabulkan permintaan, kadang-kadang apa yang kita minta dapat dengan cepat. Satu, kita nak contoh begini. Akhirnya Allah bagi dengan segera. Itu satu. Yang kedua, kita minta bagian. Allah bagi, tapi lambat. Tu dia minta baca ayat ni tiap-tiap malam. Selepas 20 tahun baru makbul. Tak mustahil. Sebab bila kita telah meminta, yakinilah Allah telah makbulkan. Cuma bukan kerja kita letak waktu untuk Allah. Bolehlah kita doa, ya Allah segerakan, tak ada masalah. Tetapi bukan kerja kita. Ya Allah, apa ni? Doa macam-macam dah. Bila nak datang ni? Apa ni? Tak boleh. Bukan adab kita untuk letak waktu. Letak deadline kepada Allah Ta'ala. Bukan. Maknanya kadang-kadang ada orang minta satu benda, akhirnya dapat juga. Tu dia selama berpuluh tahun. Lambat dapat. Nombor 3. Kadang-kadang sampai mati dia tak dapat apa yang dia nak. Tapi rupa-rupanya Allah ganti benda yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Sebab dia minta atas dasar dia hamba. Hamba ni tak tahu banyak. Kita bukan maha mengetahui. Sedangkan yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita minta satu benda, mungkin apa yang kita minta tu pada mata kita elok. Tapi di sisi Allah dia tidak elok. Lalu Allah tak kabulkan apa yang kita minta. Sebaliknya Allah bagi benda yang paling elok untuk kita. Akhirnya terkabul juga. Sebab kita nak benda yang elok. Cuma kita salah tetapkan benda yang kita nak. Kita ingat ini elok, rupanya itu tidak elok. Lalu Allah ganti dengan benda yang sebenarnya elok untuk diri kita. Dan kadang-kadang ada juga orang diuji Allah. Dia tak dapat apa-apa di dunia. Dia minta tapi tak dapat. Sampai dia meninggal dunia. Rupanya Allah simpan di akhirat. Bila dia tengok, aku minta dunia nak takat-takat ni. Allah bagi lebih lagi di akhirat. Tak ada apalah apa yang aku minta dunia. Tak kisahlah tak dapat pun. Sebab dah dapat lebih dahsyat, lebih menarik, lebih gemilang di akhirat kelak. Jadi, apa-apa pun, saya mengharapkan diri saya dan juga semua yang hadir, eloklah kita mengamalkan dua ayat ni. Kalau boleh, dalam sembahyang maghrib, dalam kita punya wirid sembahyang maghrib, sembahyang isyak, pastikan ayat ni dibaca. Kita dah baca, alhamdulillah, beberapa zikir sebelum ini. Antaranya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan sebagainya. Lepas tu pada waktu maghrib kita sebut la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita juga dah belajar tentang doa Allahumma ajini minan nar 7 kali pada waktu maghrib dan juga waktu subuh. Begitu juga riwayat yang lain. Ada juga doa Nabi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Semua kita dah belajar dah. Alhamdulillah, saya yakin dan optimis tuan-tuan puan-puan dah mula memasukkan apa yang kita telah belajar sebelum ni dalam wirid kita. Okey, hari ni kita tambah satu lagi, iaitu jangan lupa untuk membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sehingga akhir ayat dalam surah Al-Baqarah. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah dilakukan, tapi ganjaran Nabi sebut kafatahu. Cukuplah dua ayat yang dua ini akan mencukupkan orang yang membaca. Alhamdulillah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30. Yang ni saya kira sangat-sangat menarik, subhanallah. Tapi rata-rata saya pun macam tak teramal sangat hadis yang ke-30 ni. Jadi nasihat untuk diri saya dan juga semua yang hadir untuk kita dapat mengamalkannya. Apa hadis yang ke-30? Hadis yang ke-30 menceritakan tentang zikir yang akan menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. La ilaha illallah. Sayyidina Nabi Rasulullah. Tak ada seorang pun hari ni dapat kira banyak buih di lautan. Kita pergi laut,
Adakah kita nak kira buih? Gila. Nak kira macam mana? Tak terkira banyaknya. Nabi kata, orang yang baca zikir ini, walau dosanya sebanyak buih di lautan sekalipun, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad beliau. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Allahumma ighfir li sayyidina Abi Hurairah wa li ummi sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhumah. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه البخاري. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Allah, ampunkanlah kesilapan Sayyidina Abu Hurairah dan ampunkanlah segala kesilapan ibu kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ampunkanlah segala dosa kami, Allahumma amin. Bahawa sesungguhnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah berkata subhanallahi wa bihamdi, yang bermaksud maha suci Allah. Allah ni suci, tuan-tuan. Tidak main Allah ni langsung tak ada benda kurang. Saya, tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir, kita syukur jadi orang Islam. Dalam akidah kita, Allah Ta'ala ni memang adalah tidak ada langsung sebarang benda-benda yang bersifat kekurangan. Sampai kita diajar sebut subhanallah, maha suci Allah, maha bersih Allah daripada segala kekurangan. Sebab tu dalam akidah kita, kita tak kata Allah Ta'ala menangis. Kita tak kata Allah Ta'ala tak tahu. Kita tak kata Allah Ta'ala tak pandai buat keputusan. Tak. Allah Ta'ala segala-galanya. Kita tak kata Allah Ta'ala tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Tidak akan Allah Ta'ala itu dihinggapi rasa mengantuk dan tidak akan ada Allah tidur. Semuanya, kita tak kata Allah fakir, Allah miskin. Tak, Allah Ta'ala ni langsung tidak memiliki sebarang sifat cela. Bersih Allah Ta'ala, suci dan mulianya Allah Ta'ala daripada sebarang benda-benda yang tidak layak bagi Allah. Sebab Allah adalah merupakan Tuhan yang telah memberikan kesempurnaan kepada kita. Mustahil yang memberikan kesempurnaan tiba-tiba pada zatnya ada kecacatan. Sebab tu, bila kita sebut subhanallah, ucapan ini sebenarnya menunjukkan keagungan sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pahala dia sangat besar. Pahala ucapan subhanallah ni sangat besar. Sebab pada ucapan subhanallah itu, kita menafikan segala kekurangan bagi pihak Allah Ta'ala. Contoh, apabila orang kata Allah Ta'ala begini, macam ada, kalau kita baca dalam akidah orang, akidah selain pada akidah Islam, disebut dalam Old Testament, disebut Allah Ta'ala setelah menciptakan manusia, Allah Ta'ala menyesal. Tengok orang buat jahat, Allah menyesal cipta kita. Mustahil. Itu bukan akidah Islam. Itu bukan daripada Allah Ta'ala. Walaupun hari ini ada dalam Old Testament, tapi dalam akidah kita, ia bukan akidah para Nabi dan para Rasul. Allah ni bukan tak erti buat keputusan. Allah bukan tak cerdik. Allah hakim. Tuhan yang maha bijaksana. Sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, ucapan subhanallah adalah ucapan yang sangat tinggi walaupun mudah di lidah kita. Jadi subhanallahi wa bihamdi. Nabi kata barang siapa yang telah berkata subhanallahi wa bihamdi, yang bermaksud maha suci Allah, dalam keadaan saya memujinya dengan pujian yang hanya untuknya. Yang layak terima pujinya hanya Allah. Saya, tuan-tuan, tak layak terima puji. Pun begitu, kita puji orang juga. Sebab itu juga arah syarak. Kita puji orang, ucap terima kasih. Tapi jauh di hati kita terselit perasaan, walaupun saya puji dia tidak ada juga yang tak sempurna. Dia bukan yang sempurna sesempurnanya. Yang sempurna, tiada cacat celah secara mutlak, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, barang siapa yang telah mengucapkan subhanallah wa bihamdih pada satu siang, sebanyak 100 kali, ada satu siang tu, siang start bila-bila? Start subuh sampai sebelum maghrib. Pada satu siang, ada satu orang tu dia pernah sebut subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Nabi SAW bersabda, nescaya telah diturunkan kesilapan-kesilapannya. Huttat, diturunkan. Maknanya kesilapan yang ada Allah rendahkan, Allah hilangkan, Allah binasakan daripada buku cacatan. Diturunkan segala kesilapan-kesilapannya, sekalipun jumlah kesilapannya seperti buih lautan. Ya Allah, ya Allah. Betapa kita sangat bersyukur
memiliki Tuhan yang cinta dan kasih kepada kita. Tinggal lagi nak buat atau tidak. Peluang dah ada, Nabi dah bagi tahu, tinggal lagi kita nak ambil peluang atau tidak. Para hadirin yang dirahmati Allah, zikir ini, sebagaimana telah kita sebut sebelum ini, ianya merangkumi seluruh dosa-dosa kecil. Dosa besar macam mana? Nabi kata, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tapi dengan padanan hadis-hadis yang lain, tahulah kita dosa-dosa yang diampunkan dengan sebab amalan-amalan adalah sekiranya dosa itu dosa kecil. Adapun dosa besar, perlu memohon keampunan terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya, siapa yang sebut ucapan ini, seluruh dosa kecilnya walau sebanyak buih di lautan semuanya akan dipadamkan, diturunkan, direndahkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa besar, walaupun satu, perlu kepada istighfar kepada Allah, mohon keampunan Allah. Dan kalau dosa besar itu berkait dengan orang, perlu diselesaikan hak yang telah dizalimi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Antara yang saya tertarik suatu guru kami, Fadilatul Syekh Husri bin Rushdi, huraikan hadis ini. Kata beliau, ucapan subhanallahi wa bihamdih ini, sebenarnya kaum muslimin, mungkinlah duduk sendiri sebut subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Tak tersebut kita. Mungkin ada yang tak sebut. Tetapi saya menariknya, yang saya tertariknya, guru saya sebut, dalam solat, kita akan sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian bila kita sujud, kita akan sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bila rokok, sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Maka pada ucapan ini ada ucapan subhanallah dan juga wa bihamdih. Subhana Rabbiya. Rabbi itu Allah lah. Subhanallah tu. Jadi kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, kita sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Setiap kali rokok. Kemudian kita sebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih setiap kali sujud. Kan? Ya, betul ke? Lupa. Betul lah kan? Muka semua semacam ni saya pun jadi betul ke? Kena ingat balik. Masa semayang betul lah kan? Jangan buat saya confused. Okey. Ni bukan tuan-tuan yang di sana. Ni 2 orang tuan yang berada di depan saya. Ustaz Syauqi yang kita nak ambil gambarnya untuk paparan tuan-tuan. InsyaAllah satu hari nanti. Dan juga Ustaz Azim yang tak boleh diambil gambarnya. Katanya dah berpunya. Wallahualam. Ustaz Syauqi belum ada lagi Dah ada dah? Belum ada? Belum bergeleng. Ada harapan tuan-tuan. Amalkan Ustaz Syauqi. Amalkan. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan saya akan berusaha meletakkan gambar di Facebook atau hari nanti. Nantikan Okey, kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, bila kita sujud, kita rokok, kita akan sebut Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, kita akan sebut Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Bila kita tengok dalam sehari, kita ada 5 sembahyang fardu. Campur sampai 100. Sampai 100. Dalam sehari kita akan sampai kepada 100 Saya kira tuan-tuan, dalam sembahyang fardu kita ada 153 kali kita akan sebut Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Maknanya kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, hadis ini menunjukkan kaum muslimin ini setiap hari bila dia sembahyang tambah dengan sembahyang sunat apa semua, sebenarnya setiap hari dosanya hilang. Dosa kecilnya tak lekat. Baru lekat je 2-3 minit dia pun sembahyang, habis. Baru nak lekat, habis. Maknanya kaum muslimin ini, sebenarnya kalau dibukalah hijab kita tuan-tuan, kita akan lihat manusia paling bersih atas muka bumi ini, langsung tak bawa dosa kecil, adalah kaum muslimin. Dalam keadaan kita pun tak tersedar, kita diampunkan Tuhan, rupa-rupanya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, walaupun mungkin ramai di kalangan kita tak duduk sebut Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih. Dia tak jadikan zikir khusus. Tetapi dalam salat kita membaca zikir ini. Dan kata guru kami Fadilatul Syekh Husri, ucapan zikir sewaktu rokok dan sujud sebenarnya menyebabkan dosa-dosa orang itu diampunkan, kerana ia juga berkait dengan hadis yang ke-30. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pun begitu tuan-tuan, ada halang-halang kita baca tak? Tak apalah yang dalam zikir dalam sembahyang tu tak apalah kan. Zikir dalam sembahyang tu, Alhamdulillah, itu secara tak tersengaja.
secara tak tersengaja dosa kita diampunkan Tuhan. Apa kata? Alang-alang kita ada peluang. Sebab kalau sebelum ni baca tengah malam. Kita pula, saya di sini tak malam lagi. Tuan-tuan nak dengar dekat malam. Jadi apa kata? Sekarang ni pun tuan-tuan sekarang ni di Malaysia masih lagi siang kan? Siang tak? Masih siang, tak masuk maghrib lagi. Kami di sini memang siang betul. Baru saja habis main subuh 2-3 jam lepas. Jadi apa kata kita sama-sama berzikir beramai-ramai. Kita sebut subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali secara berjamaah. Saya dan juga 2 orang sahabat saya di studio ini. Dan juga para hadirin yang berada di luar sana. Kita sama-sama mengucapkan subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali dengan harapan semoga Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kecil kita walau sebanyak buih di lautan sekalipun. Dan kita memohon keampunan daripada Allah agar mengampunkan semua dosa-dosa besar kita. Allahumma amin. Mari sama-sama tuan-tuan, dalam kita ada peluang ni, kita sama-sama mengamalkan zikir ini secara berjamaah sekarang. Dah lalang ada peluang. Moga-moga sekurang-kurangnya pernah sekali dalam hidup kita mengamalkan zikir ni. Walaupun seeloknya biarlah setiap hari dah kita tahu benda ni. Elok juga sekurang-kurangnya kita pernah mengamalkan zikir ni sekali sekurang-kurangnya dalam hidup kita. Maka saya mencadangkan dan saya jemput tuan-tuan, mari sama-sama kita membaca zikir ini subhanallahi wa bihamdihi. Kita baca sebanyak 100 kali sekarang dan kita tutup majlis kita insya-Allah dengan hadis yang ke-30 ini untuk hari ini. Biiznillah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bina. Subhanallahi wa bihamdih, 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 subhanallahi wa bihamdih,
Subhanallahi wa bihamdih. 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 Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami ya Allah. Bersihkan kami ya Allah, jadikan kami seluruhnya pada kali ini, pada waktu ini ya Allah, bersih daripada sebarang dosa, walau kecil walau sebesar kuman sekalipun ya Allah. Baik dosa besar, baik dosa kecil, seluruhnya ya Allah. Matikan kami dalam keadaan Kau redha kepada kami, rezekikan kami taubat dan istighfar ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, selesai kita hadis yang ke-30 dan insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-31 keesokan harinya. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan yang mendengar secara putus-putus ni sampai 3 kali kita terputus. Walaupun terputus internet, tetap hati kita tidak putus mengingati Allah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua yang telah bertanya, yang telah mengikuti dan juga telah mengamalkan apa yang kita belajar ini. Semoga Allah Taala meneruskan memberikan kita hidayah dan juga taufik untuk terus berada dalam kasih sayang Allah, mengingati Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati-hati itu akan menjadi tenang. Allahumma amin. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.